61A. Saya akan menerangkan etika dan peradaban di tanah Melayu pada masa era kolonial. Apa itu maksud kolonialisme? Kolonialisme ini pada Kamus Dewan edisi yang keempat, kolonialisme ini bermaksud penguasaan sesebuah negara untuk meluaskan penguasaannya ke atas sesebuah negara yang lain melalui aspek politik, ekonomi maupun sosial. Kuasa barat ni dia bersaing untuk menguasai tanah jajahan dan mereka ingin mengeksploitasi sumber ekonomi di Asia Tenggara. Lebih-lebih lagi pada abad yang ke-19 berlaku revolusi perindustrian yang menyebabkan kuasa barat mencari tempat untuk mengeksploitasi sumber ekonomi supaya mereka mendapat keuntungan. Antara faktor utama, British memilih tanah Melayu kerana kekayaan hasil bumi yang terdapat di sana, contohnya biji timah, kayu balak dan arang batu. British juga memperkenalkan sistem kapitalis di tanah Melayu, iaitu mereka mengharapkan keuntungan semata-mata tanpa mempedulikan orang lain. Kolonialisme ini telah memberikan kesan positif dan kesan negatif kepada masyarakat Melayu dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Yang kedua, semasa pemerintahan kolonial, pembesar tempatan terpaksa mengikut semua nasihat pegawai British dalam semua urusan pentadbiran kecuali urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Hal ini tanpa disedari telah mengganggu hak keistimewaan orang Melayu yang sebelum ini mereka dalam suasana aman dan damai. Yang ketiga, segala hal pentadbiran terletak di bawah pengaruh British seperti hal ehwal pentadbiran negeri. Selain itu, segala urusan pungutan cukai dan kawalan hasil negeri mengikut nasihat pegawai British. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kolonialisme ini telah wujud dari zaman dulu sehingga ke hari ini. Oleh itu, kita mestilah bertanggungjawab untuk menjaga negara kita dari ancaman orang luar. Itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan poin-poin yang seterusnya kepada kawan saya. Terima kasih. Isi seterusnya ialah pembesar kehilangan pengaruh. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan pembesar kehilangan, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Faktor politik ialah apabila bermulanya perubahan dalam kedudukan kuasa raja apabila sistem residen dilaksanakan pada tahun 1874. Seorang residen ditempatkan pelbagai negeri sebagai penasihat, namun hakikatnya residen telah mengambil alih kuasa raja oleh sistem residen. Wujudnya satu institusi iaitu Majlis Mesyuarat Negeri yang dikenali sebagai badan perundangan. Kesemua keputusan dalam Majlis Mesyuarat Negeri dibuat oleh residen. Ini menyebabkan raja kehilangan kuasa sebagai ketua pentadbir walaupun raja atau sultan masih menjadi ketua negara. Namun kuasa pentadbir berada di tangan residen. Perbentukan persekutuan pada 1896 telah menghakis kedudukan dan kuasa raja-raja Melayu. Kerana persekutuan ini memusatkan kuasa pentadbiran kepada Residen Jeneral. Pada 1909, British telah membentuk Dewan Bersekutu menggantikan persekutuan kewujudan. Dewan Bersekutu ini semakin menghilangkan lagi kedudukan kuasa pemerintahan raja dan sultan kerana dalam Dewan Bersekutu ini raja-raja Melayu hanya menjadi anggota biasa yang setaraf dengan pegawai tidak rasmi. Kekuasaan raja dan sultan semakin tergugat apabila British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. Selain itu, raja-raja Melayu hanya berkuasa dalam adat istiadat perkahwinan, agama Islam dan kesianan sahaja. Pengenalan sistem perundangan baru yang mengikut sistem undang-undang barat menyebabkan kuasa mutlak
Raja dan Sultan dalam menjatuhkan hukuman telah hilang dan berada di bawah kawalan British. Seterusnya ialah faktor ekonomi. Sebelum kehadiran pihak Inggeris di Tanah Melayu, pembesar-pembesar Melayu merupakan pemilik dan pengusaha lombong-lombong biji di Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Disebabkan kaedah melombong yang diamalkan dianggap tidak menghasilkan pengeluaran yang banyak, maka tenaga buruh dan teknologi melombong dari luar telah dibawa masuk. Pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu sememangnya mengekalkan hubungan yang rapat dengan orang Cina kerana kegiatan perdagangan, perusahaan dan pelombongan orang Cina menjadi sumber pendapatan yang besar bagi pihak British. Kuasa Raja dan Sultan dalam ekonomi telah hilang apabila sistem residen dilaksanakan. Pegawai-pegawai British telah mengambil alih tugas mengutip cukai daripada pembesar yang dilantik oleh Raja dan Sultan. Faktor terakhir yang menyebabkan pembesar kehilangan pengaruh ialah faktor sosial. British telah menghapuskan sistem penghambahan yang menjadi lambang kekuasaan bagi seorang Raja dan Sultan. Penghapusan ini menunjukkan kuasa Raja dan Sultan dalam pemerintahan telah terhakis. Raja dan Sultan hanya diperlatankan bagi menjamin kepentingan kolonial British. Kehadiran kolonial British ini menyebabkan kedudukan kuasa Raja-Raja Melayu dalam pemerintahan mengalami perubahan. Undang-Undang Tanah ditubuhkan untuk memberi keuntungan kepada orang Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu TSM diwujudkan oleh British untuk mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah milik kepada orang asing. Presiden berkuasa mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM bagi mengelakkan daripada dipajak gadai atau bertukar hak milik. Enakmen Rizab Melayu diluluskan oleh Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB pada tahun 1913. Di Sarawak, Land Order diwujudkan untuk melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha Cina. Land Settlement Order turut diperkenalkan untuk melindungi tanah peribumi. Land Order Sarawak membahagikan tanah kepada 3 kawasan, iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan pedalaman. Imigran hanya dibenarkan memiliki tanah campuran sahaja. Proklamasi 3 iaitu perlindungan hak peribumi yang melindungi kepentingan kaum peribumi telah ditawarkan oleh British di Sabah. Hak milik kaum peribumi diletakkan di bawah kuasa pegawai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Syahriman bin Razak, bernombor matrik 17 GDT 21 F1047. Poin yang saya akan sampaikan ialah tentang masalah sosial. Kedatangan kolonial British telah membawa budaya baru yang bertentangan dengan tradisi masyarakat tempatan, iaitu budaya barat. Contoh masalah sosial yang berlaku ialah corak pergaulan bebas di antara jantina. Bagi masyarakat tempatan, khususnya masyarakat Melayu yang beragama Islam, hal berkaitan pergaulan di antara perempuan dan lelaki merupakan isu yang amat sensitif. Hal ini kerana bagi masyarakat Islam, terdapat suatu batas-batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram yang perlu dipatuhi. Keadaan ini telah berubah setelah penjajahan pihak British ke atas tanah Melayu berlaku. Pengaruh budaya barat seperti pemakaian yang tidak menutup aurat, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan telah memberi impak negatif kepada moral masyarakat tempatan di tanah Melayu, terutamanya kepada masyarakat Melayu Islam. Selain itu, kawasan bandar juga telah dianggap menjadi pusat maksiat dan perkembangan budaya barat yang telah membawa kepada keruntuhan moral kepada masyarakat Melayu. Poin yang seterusnya, perkembangan kegiatan ekonomi. Akibat revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah, perkembangan ekonomi di tanah Melayu telah berkembang dengan pesat. Hal ini didorong oleh pihak British yang telah berusaha untuk menyaingi negara barat yang lain seperti Sepanyol dan Portugis dalam penghasilan barangan industri. Seterusnya telah menyebabkan kegiatan
pelumbungan biji timah dan penanaman pokok getah telah berkembang dengan pesat. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan berlaku pengeluaran getah dan biji timah yang pesat di semenanjung Tanah Melayu. Selain itu, perkembangan ekonomi di Tanah Melayu banyak disumbangkan hasil daripada penggunaan sistem kapitalis yang dibawa oleh pihak British. Antara hasil komoditi yang dikeluarkan oleh Tanah Melayu ialah biji timah, emas, arang batu dan getah asli. Biji timah merupakan galian terpenting di Tanah Melayu dan merupakan salah satu punca atau sebab British menguasai Tanah Melayu. Pada kurun ke-19, Tanah Melayu merupakan pengeluar biji timah utama dunia dengan sumbangan sebanyak 55% daripada hasil pengeluaran biji timah di dunia. Kesimpulannya, kegiatan pelumbungan dan penanaman getah banyak membantu merancangkan ekonomi Tanah Melayu walaupun tidak 100% memberikan keuntungan kepada masyarakat. Saya Wan Nur Faraizzah binti Wan Muhammad Razuki. Nombor pendaftaran 17 DDT 21F 1016. Dari segi pendidikan pula, Sekolah Vernakular Melayu. Semasa pentadbiran British, Sekolah Melayu didirikan bagi memberikan pendidikan sekular kepada anak-anak petani dan nelayan. Sekolah-sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah 6 sahaja. Sekolah-sekolah Melayu pertama dibina adalah di negeri-negeri selat iaitu Sekolah Melayu di Geluguk dan Sekolah Melayu Bayan Lepas di Pulau Pinang. Pada tahun 1905, Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan khas bagi anak-anak golongan bangsawan Melayu. Pendidikan vernakular Melayu adalah rendah mutunya. Tumpuan diberi hanya kepada asas seperti membaca, menulis dan mempelajari asas kira-kira. Tujuan pendidikan Melayu adalah hanya menjadikan mereka petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Kedua, Sekolah Vernakular Cina. Sekolah-sekolah Cina menekankan kaedah pembelajaran secara menghafal mendeklamasi teks Confucius atau klasik Cina. Sekolah Cina di Tanah Melayu pada tahun 1920-an menjadi medan pertarungan antara dua golongan politik yang bertentangan ini. British kemudiannya terpaksa mengambil tindakan yang lebih tegas pada tahun 1929. Antara tindakan itu adalah menghapuskan semua unsur Eropah yang terdapat dalam buku teks sekolah vernakular Cina. Guru-guru yang lahir di negara Cina tidak dibenarkan lagi masuk ke Tanah Melayu serta pegawai-pegawai kerajaan dilantik untuk mengawal sekolah vernakular Cina ini. Tiada permintaan yang luas bagi pendidikan Cina pada tahap yang lebih tinggi kerana pendidikan Cina tidak membawa ke arah kemajuan sosial dan ekonomi. Terakhir, Sekolah Vernakular India. Masyarakat India telah membina sekolah-sekolah Tamil contohnya di kawasan ladang di seberang perai, Pulau Pinang dan Johor. Dari segi bahasa, pengantar yang digunakan pula di sekolah India telah menggunakan pelbagai rumpun bahasa dari India seperti bahasa Telugu, Malayalam, Punjabi atau bahasa Hindi. Pada tahun 1962, British telah memperkenalkan sebuah undang-undang buruh yang mewajibkan pengusaha ladang supaya menyediakan sekolah dan guru untuk anak-anak pekerjanya. Kesimpulannya, bahawa campur tangan kerajaan pada masa itu terhadap sekolah Tamil adalah paling minimum kerana banyak dikuasai oleh Gubernur British yang memerintah sesuatu kawasan atau daerah Tanah Melayu.